Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nokhairina Binti Nazri, Nometrik 2022-472-438 dari kelas IC 210. Tajuk yang saya akan bentang hari ini adalah Dukhan dari sudut Al-Quran dan Al-Sunnah. Sebelum itu, seperti kita tahu, Al-Quran dan Al-Sunnah merupakan rujukan dan panduan utama bagi umat Islam. Al-Quran menurut Asy-Syaikh Hasan Al-Banna berkata, Al-Quran Al-Karim adalah sebuah perlembagaan yang merangkumi seluruh hukum Islam. Manakala Al-Sunnah pula, ialah menurut ulama fiqh, ialah suatu perkataan, perbuatan dan pengakuan Nabi Muhammad SAW yang menetapkan hukum seperti wajib, sunat, harus, haram dan makruh. Selain itu, As-Sunnah juga dikategorikan kepada beberapa kategori, antaranya ialah hadis. Hadis ini amatlah penting kerana dengan adanya hadis ini kita dapat memperkuatkan lagi isi kandungan Al-Quran, memperjelaskan maksud kandungan Al-Quran dengan lebih terperinci dan dapat menetapkan hukum yang tidak ditetapkan dalam Al-Quran. Seterusnya, kita masuk dengan tajuk kita, Dukhan dari sudut Al-Quran dan Sunnah. Hari kiamat merupakan hari yang digambarkan sebagai musnahnya seluruh alam semesta dan bumi. Selain itu, hari kiamat juga merupakan rukun iman yang kelima yang perlu dipercayai oleh seorang Muslim. Terdapat beberapa tanda kiamat yang disebut oleh Nabi Muhammad SAW, antaranya ialah Dukhan. Perkataan Dukhan ini diambil dari perkataan Arab yang bermaksud asap. Dukhan juga ada diceritakan dalam surah Ad-Dukhan ayat 10 hingga 11. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fartaqib yawma ta'tis sama'u bidukhanin mubin. Yaghshan nas hadza 'adzabun alim. Yang bermaksud, maka tunggulah hari ketika langit membawa kabut yang nyata. Ayat 11 maksudnya ialah yang meliputi manusia, inilah azab yang pedih. Okey, berdasarkan surah ini, ayat 10 hingga 11, terdapat dua pendapat ulama yang berbeza. Pendapat pertama ialah mengatakan Dukhan ini sudah terjadi, manakala pendapat yang kedua mengatakan bahawa Dukhan ini belum terjadi. Okey, seterusnya mari kita tengok pendapat yang pertama. Pendapat pertama ini menceritakan bahawa Dukhan ini sudah terjadi. Pendapat ini berdasarkan daripada pandangan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu dan diikuti dengan beberapa ulama salaf. Berdasarkan pendapat mereka, Dukhan merupakan satu siksaan dan derita kelaparan yang dihadapi oleh kaum Quraisy. Hal ini terjadi kerana sewaktu itu mereka tidak mahu mengikuti ajakan baginda. Lalu mereka melihat langit berkabut. Lalu beliau berkata, Ibnu Mas'ud berkata bahawa terdapat 5 petanda yang sudah terjadi, antaranya Dukhan. Selain itu, ada riwayat dari Masruq berkata, suatu ketika ada seorang lelaki berpidato di hadapan suku Kindah. Ia berkata, kabut akan muncul pada hari kiamat. Dukhan itu akan menutupi pendengaran dan penglihatan orang-orang munafik dan akan membuat orang-orang mukmin seperti terkena influenza. Lalu beliau terkejut mendengarnya dan bertemu dengan Ibnu Mas'ud yang sedang berbaring. Lalu beliau menceritakan semula apa yang didengari oleh beliau tadi di Kindah. Lalu saat sedang bercerita, Ibnu Mas'ud langsung duduk dan berkata, wahai manusia, bertakwalah kepada Allah. Barang siapa dari kalian mengetahui sesuatu, hendaklah disampaikan dengan apa yang diketahui. Dan barang siapa yang tidak mengetahui, hendaklah berkata, wallahu a'lam, iaitu Allah Maha mengetahui. Seterusnya, pendapat kedua adalah mengatakan bahawa kabut atau Dukhan ini belum terjadi dan termasuk dalam tanda kiamat yang masih ditunggu-tunggu. Selain itu, Ibnu Katsir juga mengatakan bahawa kabut ini belum terjadi. Hal ini berdasarkan dari satu riwayat daripada Abu Sirhah Husaifah Ibnu Usaid Al-Ghifari yang berkata, ketika kami sedang membicarakan tentang hari kiamat, datangnya Nabi Muhammad SAW dari ruangnya. Beliau bersabda, kiamat takkan terjadi sampai kalian melihat 10 petanda ini. Yang pertama ialah kabut, Dajjal, Dabbah, matahari terbit dari arah barat, turunnya Nabi Isa AS, Ya'juj dan Ma'juj dan 3 gahana di sebelah timur, gahana di sebelah barat dan gahana di sebelah jazirah Arab, dan keluarnya api dari perut bumi yang akan mengiring atau mengumpulkan manusia ke mahsyar. Dalil ini adalah daripada riwayat daripada Muslim. Berdasarkan hadis tersebut, kita dapat fahami bahawa Dukhan merupakan salah satu tanda kiamat yang belum terjadi dan bakal muncul bersama-sama tanda kiamat yang lain. Selain itu,
berdasarkan ayat Al-Quran yang ke-10 yang bermaksud, maka tunggulah hari ketika langit membawa kabut yang jelas. Berdasarkan ayat ini, jelaslah bahawa kabut itu jelas dan nyata dan dapat dilihat oleh semua orang. Maka penafsiran ini mengatakan bahawa apa yang diberitahu oleh Ibnu Mas'ud adalah khayalan. Dan tambahan lagi, berdasarkan ayat Quran yang ke-11 yang bermaksud, yang meliputi semua manusia, ayat ini jelas mengatakan bahawa kabut atau dukhan ini bukan sahaja untuk kaum Quraisy, malah meliputi semua manusia. Akhir sekali, kesimpulan yang kita dapat dari dukhan berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah ialah dukhan adalah asap yang boleh mengakibatkan penyakit kepada manusia seperti influenza kepada orang yang beriman, manakala untuk orang yang kafir akan asap itu akan menutupi pendengaran dan penglihatan mereka. Dukhan juga boleh menyebabkan kematian seseorang. Selain itu, kita juga boleh tengok berdasarkan ayat 10 hingga 11 surah Ad-Dukhan, terdapat dua pendapat yang berbeza, iaitu dukhan sudah terjadi ataupun belum. Tapi pendapat yang kedua adalah lebih kuat kerana Nabi Muhammad SAW sendiri meriwayatkan bahawa hari kiamat tak akan terjadi sehingga terjadinya 10 petanda. Salah satunya adalah dukhan. Oleh itu, kita sebagai umat Islam perlulah sentiasa bersedia dan sentiasa beribadah kepada Allah serta mengamalkan amalan yang soleh dan sebagainya.